Ekonomi halal global dijangka mencecah 4.96 triliun dolar Amerika atau 22.34 triliun ringgit menjelang 2030. Menurut firma penyelidikan dan perunding Frost & Sullivan, ia diunjur meningkat daripada 2.3 triliun dolar Amerika yang direkodkan pada 2020. Kita akan teruskan kepada VT. Baiklah, kalau kita bercakap berkenaan dengan industri halal, sudah tentu banyak perkara yang boleh diteroka dan juga banyak peluang, ruang, terutamanya kalau kita bercakap dalam konteks franchise di Malaysia ini. Ramai sebenarnya banyak negara-negara yang menginginkan franchise ini membuka ataupun memperluaskan pasaran mereka di negara ataupun dari Malaysia ke negara-negara luar ini dengan membawa imej halal itu. Jadi untuk menceritakan dengan lebih lanjut, kita memperincikan laporan daripada Frost & Sullivan berkenaan dengan unjuran berbilion jangkaan peluasan ekonomi halal ini. Untuk mengulas lanjut bersama dengan saya ketika ini adalah Profesor Dr. Azmawani Abdul Rahman yang merupakan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Putra Business School. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali, bercakap soal halal, ekonomi halal ini, sejauh mana kedudukan Malaysia? Orang luar negara ini mengharapkan Malaysia untuk memperluas ke bagaimana pandangan Prof? Okey, terima kasih. So saya fikir ini adalah satu isu yang memang sentiasa panas ya. Jadi kalau kita lihat tentang di mana Malaysia memang keterhadapan dari segi halal ni ya. Dan kalau kita lihat peluang sebanyak 4.9 trilion ya, seperti yang dikatakan memang betul. Sebab kalau berkata tentang isu halal ini, Malaysia bukan sahaja keterhadapan dalam food tau, sebab peluang ni dia dalam sektor makanan, dalam sektor kosmetik juga dan dalam sektor keuangan. Jadi ada banyak sektor yang sebenarnya halal merupakan demand yang paling tinggi, ada market demand ya, bukan setakat di Malaysia dan di negara-negara yang mempunyai majoriti Islam, dan juga kalau 10% dengan 5% pun macam India, China pun dah cukup banyak sebab population mereka besar. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya kenapa kedudukan Malaysia itu keterhadapan ya dari segi halal ya. Pertama sekali sebab ekosistem kita yang memang kondusif. Seperti contohnya kita memang regulated ya, kita ada JAKIM, kita ada HDC. Kalau JAKIM lebih kepada pensijilan halal, tapi HDC ni dia berkaitan dengan macam mana pembangunan perniagaan itu sendiri. So kalau kita lihat kenapa Malaysia keterhadapan adalah kerana sokongan kerajaan dan juga ekosistem yang disediakan. Kedua, kerana private driven. Syarikat-syarikat di Malaysia ni sendiri, mereka ni memang menawarkan produk-produk halal yang sangat menarik dah, dan yang memang ada tempat di luar negara, seperti bisnes-bisnes franchise yang ada lah. Macam dalam kita punya exhibition ni sini kita ada, kalau sebut dari segi makanan, contohnya Old Town Coffee, White Coffee, Manhattan, dan juga apa tadi tu yang Mary Brown ya, produk yang membawa jenama halal ke luar negara dan memang mendapat tempat sebenarnya. Bercakap berkenaan dengan mendapat tempat di luar negara, bagaimana dari segi prospek peluang peluasan perniagaan itu sendiri, melihat kepada membawa imej Malaysia halal itu sendiri di negara-negara, sebagai contoh kalau kita mengambil Filipina sebagai contoh, bukanlah sebuah negara Muslim tetapi banyak pendekatan boleh dibawa menerusi imej halal itu. Bagaimana mungkin syarikat-syarikat boleh, pandangan Prof, melihat kepada prospek baharu yang boleh diketengahkan oleh syarikat-syarikat ini? Okey, sebenarnya feedback yang kita dapat daripada industry players itu sendiri ya, dia prospek yang sedia ada seperti makanan, fashion dan juga financial product. Memang sebenarnya demand tu belum tap sepenuhnya. Ada terlalu banyak peluang di luar sana, tetapi ada masalah kapasiti. Ya, kita punya peniaga ni, makanya peluang tu banyak seperti mana yang saya katakan tadi. Because halal itu sendiri dah dijadikan sebagai satu branding yang boleh attract, because halal melambangkan kualiti. Jadi itulah feedback yang kita dapat daripada penggiat industri itu, utamanya franchise. Sebab franchise ni sebenarnya adalah satu
business expansion model yang paling cepat untuk expand ke luar negara. Dan feedback yang kita dapat adalah memang terutama food and beverages, mereka bawa jenama halal tu, especially negara-negara yang Muslim population yang tinggi, jenama halal tu menyebabkan mereka accepted widely oleh masyarakat di sana lah. Jadi mereka mengatakan bahawa strong halal brand daripada Malaysia tu menyebabkan mereka dapat penetrate ya di pasaran antarabangsa. Dan juga apabila dah dapat penetrate tu mestilah ada cabaran sedikit kan dari segi dia kena compete pula dengan lokal. Jadi di situlah bila dia ada halal, dia ada sistem, dia ada traceability, maka it's come to kekuatan jenama itu sendiri dan kekuatan operasi bisnes itu sendiri. Prof, bercakap berkenaan dengan cabaran, sudah tentu banyak sebenarnya cabaran yang perlu dilalui bukan sahaja dalam pengembangan perniagaan di negara ini sahaja, di Malaysia, tetapi apatah lagi nak dibawa perniagaan itu ke luar negara. Membawa seperti yang kita sebut halal dan sebagainya. Pandangan Prof melihat kepada cabaran yang perlu dilalui dan perlu menguatkan dirilah, buff themselves lah untuk go through cabaran-cabaran ini, terutama dalam konteks franchise. Pandangan Prof. Okey, cabaran tu memang banyak lah ya, tapi kita boleh lihat di pelbagai sudut ya. Kalau kita lihat di Malaysia ni, salah satu saya go back tadi, mengapa Malaysia terkehadapan, sebab dalam bisnes halal ni, dia kalau halal termasuk dengan raw material dia sekali. Maksudnya dia tak boleh produk saja, dia punya logistik, dia punya bahan mentah, semua pun kena halal. Jadi bila ada satu disconnected, dia dah jadi dikhawatiri dia ada interruption dari segi halal punya chain dia tu kan. Jadi untuk dia mungkin dia akan ada masalah mendapatkan halal ni. Jadi antara cabaran yang besar negara luar adalah mendapatkan bahan mentah. Untuk complete the ecosystem itu adalah cabaran. Jadi cabaran itu nombor satunya, macam mana kita nak integrate all business yang boleh supply raw material ni. So macam mana nak disediakan satu platform. Jadi HDC sebenarnya dah come out dengan dia panggil integrated platform or something, di mana dia menemukan semua business yang menawarkan produk halal. Sebab tujuannya adalah untuk senang nak dapatkan supplier lah. Matching business for supply untuk bahan semua kan, logistik, supply chain at one platform. Jadi sebab telah mengetahui akan cabaran supply chain dalam halal tu, maka cabarannya sekarang nombor satu untuk mengkuatkan lagi platform. Yang keduanya adalah bisnes ni dia kena aware lah, ramai lagi yang tak tahu tentang keperluan untuk register dalam satu platform supaya dia jadi one stop center. Kadang-kadang bila register, saya pun dapat pagi tadi pun kita ada satu perkongsian halal opportunity aplenty, perkongsian daripada konsultan dan juga daripada HDC. Jadi dia kata kesedaran tu masih kena banyak lagi di kalangan industry players untuk join lah dalam platform tu. Dan kadang-kadang mereka join platform tak detail pula information berkaitan dengan diri mereka. Sebenarnya yang paling penting adalah letak maklumat yang detail supaya rakan niaga boleh lihat, okay, you business apa, okay, then I nak partner dengan you kan, you produk apa. Jadi kesedaran industry players ni berkaitan dengan perlunya you register, perlunya you lengkapkan documentation untuk sama-sama melengkapi di dalam halal ekosistem lah, industri dan juga ekonomi. Jadi itu cabaran. Dan juga kajian menunjukkan bahawa bisnes kita yang memang banyak dapat peluang di luar negara untuk mengembangkan perniagaan, banyak demand, tetapi bila ada demand yang tinggi produk halal ni, kapasiti mereka tak boleh match dengan demand yang tinggi. Kebanyakan bisnes di sana adalah SME. Kalau yang bisnes besar tu dia tak ada masalah. Bila SME, bila dia pergi keluar, bila ada tiba-tiba increase in capacity, mereka tidak boleh cope. Tak boleh cope dengan keperluan bisnes tu. Kadang-kadang tak boleh cope dari segi funding. Jadi maknanya kena ada funding facilities lah untuk mereka-mereka ni, sebab produk-produk Malaysia ni dia sangat ada demand yang sangat bagus, produk servis kan. Jadi bila pergi di luar, mereka saya just nak kongsikan, kita ada satu, bukan setakat makanan, ada satu laundry laundry ada satu lagi yang warna kuning tu, laundry bar. Dia punya sabun tu
halal. So sekarang ni sabun halal, kosmetik kan. So memang sentiasa ada keperluan. Sebab kadang-kadang dia pergi negara, kata dia ke negara Muslim kan, orang question, okay, apa ni, deterjen ni halal ke tak halal, sampai ke tahap itu kan. Jadi memang banyak sangat opportunity, dan saya katakan tadi Malaysian business entrepreneurs ni dia sangat kreatif. Ada saja produk-produk halal yang dia akan create. So it's macam market driven, dan juga macam pengeluar pun ada introduce something new lah. Bukan teknologi je yang push, produk pun ada juga yang push to the market. Ya. Baik Prof, sudah tentu seperti yang dilaporkan oleh Frost and Sullivan, iaitu unjuran ekonomi halal global yang dijangka mencecah 22.34 trilion menjelang tahun 2030. Tidak bolehlah kita kesampingkan banyak sebenarnya ruang dan juga peluang yang perlu dikejar oleh pemain-pemain industri untuk memperluaskan perniagaan, mengambil peluang itu sendiri untuk meningkatkan perniagaan mereka dan sekaligus memacu industri halal di peringkat antarabangsa. Dan sudah tentu banyak lagi perkongsian akan kami bawakan. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Azmawani Abdul Rahman yang merupakan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Putra Business School berkongsi berkenaan dengan melihat kepada sektor ekonomi halal di Malaysia serta memperluaskannya di peringkat antarabangsa. Saya laporan Haris Ashraf Hasnan untuk Niaga Awani.